subscribe dan tekan loceng. Pertemuan lah. Saya tak berapa dengar tadi tu soalan dia tu. Cuma berdasarkan orang panggil respon kepada tajuk lah. Sebelum daripada kita nak respon tajuk penunggang agama ni, terlebih dahulu saya nak bagi tahu kepada para penonton. Saya sendiri pun tak nampak penonton ni berapa orang. Untuk pengetahuan para penonton, stand saya. Saya memang standnya sejak daripada balik daripada Mesir lagi memang tidak berparti lah. Kira-kiranya saya orang yang non-partisan. Orang tidak berparti. Bahkan pada PRU 14 dulu, Jami Hassan pernah jemput hamba untuk majlis Nisfu Sya'ban. Dan terang-terangan saya bagi tahu kepada dia pada ketika mana tazkirah tu, PRU 14 tu saya menyeru orang supaya undi PAS. Dan saya juga dijemput oleh UMNO BN, PRU 14 tu, dan saya pun suruh orang undi PAS dalam PRU 14 tu di dalam majlis UMNO BN tu sendiri. Dan saya dijemput oleh pemuda PAS Kelana Jaya, tapi sayangnya disekak oleh pimpinan-pimpinan PAS atasan, maka terpaksa dibuat di Kedah Mamak ketika tu. Jadi artinya saya nak bagi tahu kepada para penonton yang menonton malam ni bahawasanya stand saya ni, saya bukan orang parti. Artinya saya tidak PAS, tidak UMNO, tidak apa-apa dan tidak. Bahkan saya ni masih lagi memegang istiqamah lah, istiqamah memegang nasihat daripada Syekhul Akbar, Syekhul Azhar, Dr. Ahmad Tayyib, la tal'ab siyasah hizbiyah wa anta labis imamatuddin. Jangan kamu bermain-main dengan politik kepartian padahal kamu memakai serban agama. Jadi alhamdulillah setakat ni saya belum lagi menjadi ahli parti mana-mana. Dan saya bebas untuk mengkritik. Bahkan saya mengkritik banyak tu PH. Kalau tengok di Facebook saya memang banyak sangat saya mengkritik PH. Ketika mana PH 22 bulan memerintah. Dan memang kritikan kita tu bukan kerana benci tetapi kerana kasih sayang. Dan politik yang kita mesti ingat bahawasanya politik yang tidak terpisah daripada agama itu ialah husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasid syar'iyyah, iaitu keelokan dalam mentadbir dengan sekira-kira menjaga kemaslahatan ummah, perasaan-perasaan manusia, warga negara muwatin yang berada dalam negara, dan hubungan diplomatik dengan negara luar, serta menjaga maqasid syar'iyyah, kuliah yang 5 tu. Menjaga agama, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga muru'ah dan sebagainya. Inilah makna politik yang tidak terpisah daripada Islam. Maka walaupun orang tu tidak berparti, tetapi tetap dia berpolitik. Itu kita kena faham. Walaupun dia tidak berparti, tetap dia berpolitik. Kalau politik dimaknai hanya sekadar parti, maka para nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam dahulu tidak berpolitik. Kerana parti ini satu alat yang direka cipta oleh sistem yang baru demokrasi sekarang ni. Jadi, ini yang perlu para penonton bersihkan, orang panggil fikiran. Jangan ada di dalam kepala otak kita ta'assub. Dia panggil asabiyah. Ta'assub. Asabiyah ni artinya ta'assub. Artinya kita mengagungkan kumpulan kita, kelompok kita melebihi segala-galanya. Ini tidak benar. Sebab itulah kami, maksudnya kami di dalam Jamaiyah Nahdlatul Ulama Malaysia cuba nak mendidik rakyat Malaysia supaya hubbul watani minal iman. Cintakan negara itu bahagian daripada iman, dan cintakan negara itu melebihi daripada cinta kepada parti. Artinya bendera negara itu mesti diangkat lebih daripada bendera kepartian kita. Itu. Jadi jangan sampai kita walak ataupun kita ta'assub kepada parti melebihi daripada negara kita. Iya, watani. Itu. Wataniyah. Jadi
soalan yang Jemi tanya tadi, saya dengar tadi sikit-sikit sebab ia delay. Apakah kita boleh mengkritik seorang ulama, begitu kah? Ya. Ha? Ya. Betul. Ya. Ya, dari segi boleh tak kita kritik ulama? Ulama betul tak? Jadi berdasarkan orang panggil ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat. Maka kita boleh mengkritik, tidak ada masalah. Sesiapa sahaja kita boleh mengkritik dan kita perlu menerima kritikan daripada orang lain. Mengkritik dan dikritik itu budaya yang biasa. Tetapi jangan sampai orang panggil kita hina menghina. Hina menghina ni bukan daripada bahagian Islam, bukan daripada akhlak Islam. Apatah lagi kita mentahmah akidah saudara kita. Ini lagi beratlah. Maka sebab itulah tajuk penunggang agama. Sebenarnya bukan hanya agama yang ditunggang. Banyak benda yang ditunggang ni. Banyak benda yang boleh ditunggang. Sebab tu orang panggil menunggang ni artinya apa? Man akhadha syai'a li ghardi hawahu. Maknanya kita mengambil sesuatu perkara dengan tujuan hawa nafsu kita. Itu dia panggil dalam istilah kita menunggang. Menunggang. Jadi kenapakah di-highlightkan menunggang agama? Padahal bukan hanya agama yang ditunggang oleh manusia. Banyak yang ditunggang. Ada yang menunggang bangsa. Ada yang menunggang bangsa. Perkauman artinya. Menunggang bangsa. Contoh, apabila sudah apa kita kata dalam bentuk politik lah, suasana politik dah. Apabila sudah lemah kekuasaan, maka digunakan cara pecah perintah. Artinya dimainkan sentimen perkauman dan sebagainya. Itu orang panggil menunggang bangsa. Ada juga menunggang rakyat pun ada. Menunggang rakyat seperti berjanji dengan rakyat bagai-bagai janjian. Minyaknya turunnya itulah inilah dan sebagainya. Akhirnya tak boleh buat apa-apa juga apabila kekuasaan ada di tangannya. Menunggang parlimen pun ada. Sekarang ni kan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertua Agong pun menyuruh kerajaan membuka parlimen dengan segera. Erti segera ni secepat mungkin lah. Bukan makna segera ni 3-4 bulan nanti, tak tahu bila tarikhnya. Itu orang panggil tak boleh lah begitu dah. Delay deh. Dah mana? Delay. Betul. Ada. Okey. Dengar. Dengar. Okey. Tetapi jangan pula nanti apabila parlimen dibuka, YB kita ada yang tertidur, tidak masuk, tidak hadir kerana sejuk dan sebagainya. Itu pun orang panggil menunggang juga tu. Menunggang parlimen dan sebagainya. Tetapi kenapa kita highlightkan menunggang agama? Kerana menunggang agama ni lebih dahsyat mudaratnya, lebih teruk bahayanya daripada menunggang yang kita sebut tadi. Menunggang rakyat, menunggang parlimen, menunggang menunggang bangsa, kaum dan sebagainya. Kenapa? Kerana apabila disebutkan menunggang agama, maka agama dengan manusia ni sangat orang panggil apa? Sangat dekat. Sangat kuat. Maka kerana itulah orang yang pertama-tama menunggang agama, makhluk yang pertama-tama menunggang agama ialah iblis. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Disebut dalam suratul Baqarah, cerita tentang Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Hawa diperdayakan oleh iblis. Bagaimana iblis memperdayakan Tok Adam alaihissalam? Dengan menunggang nama Allah. Wa qasamahuma billah. Aku bersumpah kepada kalian berdua, kata iblis. Hei Adam, hei Hawa, innilakuma, sesungguhnya aku, kata iblis, bagi kamu ni laminan nasihin, ialah setengah daripada penasihat. Aku ni penasihat ni. Aku ni ialah penasihat, kata iblis. Maka kerana itu, iblis orang yang pertama menunggang agama. Iaitu apa? Menunggang nama Allah tu sendiri.
Okey, jadi makhluk yang pertama yang menunggang nama Allah itu ialah iblis itu sendiri. Nah, ia bersumpah dengan nama Allah. Nah, dia berkata faqasamahuma billah. Aku bersumpah kepada kalian berdua, wahai Adam, wahai Hawa, dengan nama Allah. Inilah kumala minas salihin. Sesungguhnya aku, kata iblis, untuk kalian berdua ialah sebagai penasihat. Maka kerana itulah dalam tafsir disebut faghtarra. Maka tertipu dayalah oleh Adam dan Hawa. Wa ma zanna, dan tidak menyangkalah oleh Adam dan Hawa anna ahadan, akan bahawa seorang pun yahlifu billahi kadziban. Bersumpah, seorang pun bersumpah dengan nama Allah hal keadaan berdusta. Maka kerana itu ada perkataan daripada satu tokoh ulama yang masyhur, iaitu Ibn Rushdi. Dikatakan, iza aradta an tatahakkama fi jahilin, apabila engkau nak menguasai pada orang-orang bodoh, fa'alaika, maka hendaklah engkau an tughallifa lahu kulla batilin, bahawa engkau selimutkan, engkau balutkan, engkau sampulkan, engkau balutkan bagi orang jahil itu kulla batilin, akan tiap-tiap kebatilan, bighilafin diniyin, dengan balutan agama. Ada tu ni. Dengan tempel dengan pembalut agama lah. Artinya begitu. Jadi kenapa? Kerana orang jahil tu mudah terpedaya dengan nama agama. Nah, maka kerana itu sangat-sangat berbahaya kita panggil penunggang agama, lebih-lebih lagi di dalam isu-isu seumpama politik. Nah, kerana dia boleh membawa kepada mentahmah akidah saudara. Ini perkara yang sangat besar dan sangat penting. Subscribe dan tekan loceng